Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nuryaki Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center, Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah ya, kerana bersama-sama kita adalah seorang pakar bius ya, seorang doktor pakar bius daripada London, UK ya. Jadi saya akan bacakan biodata beliau ya. Bersama-sama kita adalah Dr. Adrian Wong ya. Jadi Dr. Adrian Wong adalah seorang doktor pakar perunding ya dalam bidang perubatan rawatan rapi dan anestesia di King's College Hospital London ya. Jadi beliau telah lulus pada tahun 2003 dari Guy's and St Thomas Hospital School of Medicine ya, dan beliau seterusnya memperolehi MRCP ya sebelum menyelesaikan latihan rawatan rapi dan anestetik pada tahun 2014 di Wessex Deanery ya. Bidang minatnya sekarang termasuklah urus tadbir klinikal, ya, ultrasound, perawatan klinikal, kritikal dan penggunaan media sosial dalam pendidikan perubatan ya. Dan beliau kini sedang menyelesaikan PhD-nya di Vrije University Brussels ya. Beliau juga adalah ahli jawatan kuasa FUSIC, Persatuan Rawatan Rapi dan Pemeriksa Diploma Perubatan Rawatan Rapi Eropah, dan beliau juga adalah ketua jawatan kuasa penyuntingan dan penerbitan ya European Society of Intensive Care Medicine ESICM ya. Dan beliau juga adalah ahli eksekutif International Fluid Academy ya. Jadi tanpa melengahkan masa ya, saya ingin menjemput ya Dr. Adrian Wong untuk bersama-sama kita. Hai Dr. Adrian. Hai Dr. Adrian, are you okay? Can you hear me? Boleh dengar saya? Terima kasih atas jemputan. Selamat pagi dari London. Ya, sekarang ni pukul berapa? Maaf ya, saya tidak mengguna bahasa Malaysia selama 2. Jadi sekarang ini boleh masih dengar, pukul 5 pagi. Kamu boleh dengar? Agak terputus-putus sedikit. Halo, boleh dengar? Sekarang boleh dengar. Okay. Sekarang boleh dengar clear. Alright. 5 pagi. 5 pagi ya, sekarang pukul 5 pagi di London. Okay. Jadi sekarang pukul 12 tengah hari di Malaysia ya, 5 pagi di London. Okey. Mungkin Dr. Adrian baru sahaja bangun daripada tidur ya Dr. Adrian. Connection tidak bagus. Boleh? Okey. Sekarang di London pukul 5 pagi. 5 pagi. Okey, baiklah. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share ya sedikit sebanyak mengenai latar belakang Dr. Adrian ya, bagaimana Dr. Adrian kan berasal daripada Malaysia dan sekarang bagaimana boleh bekerja sebagai pakar perunding abuse di London, UK. Keluarga saya berasal dari Johor. Okey, baik. Keluarga saya berasal dari Johor. Persekolahan saya kebanyakannya di Johor Bahru dan selepas itu Singapura. Saya hadiri sekolah perubatan di London dalam tahun 97 hingga 2003. Selepas itu saya jalani latihan medikal di dalam ruangan dan selesai latihan saya untuk menjadi dalam tahun 2014 kerja King's College Hospital sebagai perunding intensivis. Hospital ini adalah salah satu hospital yang terbesar dan pusat pengajian tinggi yang paling sibuk di UK. Kami menjaga populasi yang sangat berbagai dan kekurangan. I see. Jadi untuk pengetahuan netizen ya, Dr. Adrian sudah 22 tahun dia tidak menggunakan bahasa Malaysia ya. Jadi mungkin agak sedikit tidak lancar dia, tapi tidak mengapa kerana yang penting adalah kita inginkan maklumat ataupun informasi daripada beliau ya mengenai perkembangan COVID-19 di London, UK ya. Jadi maksudnya telah lama Dr. Adrian berkhidmat di King's College Hospital London ya sebagai pakar bius ya. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share kepada kita ya bagaimana perkembangan terkini ya kes-kes COVID-19 di United Kingdom sana. Berapakah kes kematian ya, berapakah kes yang telah sembuh dan berapakah jumlah kes yang terkini ya. Jadi saya akan sharekan juga, saya akan buat screen share untuk kita kongsikan maklumat daripada Dr. Adrian mengenai perkembangan COVID-19 di UK ya. Jadi mungkin para netizen boleh tolong share kalau okey. Adrian. Okey. Sekejap Sebentar ya, saya cancel sekejap.
Okay, Adrian, clearer. Now it's clearer. Cuba lagi. I see. Cuba. Okay, cool. Okay, Nice. Okay, sorry. Start again. Keluarga saya berasal dari Johor. Persekolahan saya kebanyakannya di Johor Bahru dan Singapura. Saya hadiri sekolah perubatan di London dalam tahun 97 hingga 2003. Selepas itu saya jalani latihan medikal di dalam ruangan dan selesai latihan saya untuk menjadi pakar dalam tahun 2014. Sekarang saya bekerja di King's College London sebagai perunding intensivis. Hospital ini adalah salah satu hospital yang terbesar dan pusat pengajian tinggi yang paling sibuk di UK. Kami menjaga populasi yang sangat pelbagai dan kekurangan. I see. Jadi maksudnya itu adalah satu hospital yang agak sibuk ya. Ramai pesakit yang perlu dijaga dan dirawat di sana ya. Ya, dan untuk pengetahuan pendengar semua, Dr. Adrian sudah 22 tahun tidak menggunakan bahasa Malaysia ya. Tetapi nampaknya tetap lancar penggunaan bahasa Malaysia beliau ya. Tapi tidak mengapa, yang penting adalah kita inginkan informasi atau maklumat daripada London UK tentang perkembangan COVID-19 di sana ya. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share ya, perkembangan terkini kes-kes COVID-19 di London UK. Di UK sana berapakah jumlah kes, berapa kes kematian, berapa kes yang telah sembuh ya. Mungkin Dr. Adrian mahu saya sharekan slide dulu ke atau Dr. Adrian mahu bercakap? Terima kasih. Okay, so jumlah kes COVID di UK kesannya semakin perlahan, tapi nombornya memang tinggi. UK sekarang kira-kira ada 300,000 kes COVID dengan 45,000 kematian. Jika berbanding Malaysia, this is 6.5 times cases Malaysia, dan jika kau look at kes kematian, 370 kali tertinggi berbanding Malaysia. Di hospital saya, kami telah merawat lebih 2,500 pesakit COVID. Di UK kita ada program audit nasional yang mengumpulkan data mengenai semua aspek ICU di seluruh negara. Pada permulaan wabak, kematian ICU adalah sekitar 50%. Sekarang keadaan ini dah bertambah baik dan kini antara 30 kepada 40%. London telah dilanda wabak teruk. Saya rasa ini disebabkan oleh gabungan demografi dan kepadatan penduduknya. Menurut pendapat saya, isu utama ialah mencegah penyebaran. Dan ini bermaksud menjauhkan diri sosial dan langkah-langkah kesihatan awam. I see. Jadi maksudnya agak banyak ya, agak tinggi kes-kes di sana ya berbanding kes-kes di Malaysia ya. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh sharekan ya, kalau ada pengalaman pahit ya ketika Dr. Adrian merawat pesakit COVID-19 di London sana. Well, ini adalah masalah yang sangat sukar dan menguji, bukan segi fizikal, but juga emosi ya. Berbanding dengan seluruh Eropah, UK mempunyai salah satu bilangan katil ICU yang paling terendah. Di hospital saya, biasanya kita mempunyai sekitar 75 katil ICU. Kita terpaksa menambah kepada sekitar 170 katil ICU, so roughly double the number of ICU beds, dan mengubah nisbah kekitangan normal kita. Di UK biasanya kita mempunyai satu jururawat ICU menjaga satu atau dua pesakit. Semasa wabak kini kami terpaksa menggunakan satu jururawat ICU untuk menjaga 4-6 pesakit. Ia juga sangat sukar untuk menjaga ramai pesakit bila memakai PPE penuh, ya, panas dan tidak selesa ya. Ini COVID-19 adalah penyakit baru. Pengetahuan perubatan, cara menguruskan pesakit dan cara melindungi diri kita terus berkembang. Ia lebih sukar ketika pekerja dan rakan penjaga kesihatan juga mula jatuh sakit dan ada yang malangnya meninggal dunia. Di UK kira-kira 800 healthcare professionals meninggal dunia kerana COVID-19. Dari perspektif ICU, walaupun simptom utama COVID-19 ada pernafasan, pesakit di ICU mengalami kegagalan multi-organ. Selain perlu memakai ventilator, ramai memerlukan dialisis kerana buah pinggang mereka gagal.
mereka sakit sangat lama dan beberapa pesakit kami di Kings sudah berada di ICU selama lebih 2-3 bulan. Komunikasi dengan keluarga dan pesakit adalah bahagian penting dari apa yang kita lakukan sebagai doktor, sebagai jururawat. Tapi pandemik ini menjadikan aspek ini sangat sukar. Keluarga tidak dapat melawat dan menyampaikan berita buruk atau beritahu bahawa orang yang mereka sayangi mati melalui telefon atau panggilan video sangat mengerikan. Kita mempunyai beberapa pesakit yang mati tanpa keluarga atau orang yang tersayang di samping mereka. It's very difficult. I see. Jadi nampak sangat complicated ya, sangat rumit untuk menjaga pesakit COVID-19 di sana ya, dengan tempoh yang lama ya, keadaan yang tidak selesa dengan PPE ya. Jadi memang sungguh mencabar ya untuk merawat pesakit COVID-19 di sana ya. Oh, ada pertanyaan daripada netizen ya. Dia tanya, sudah berapa tahun Dr. Adrian ni duduk di UK? Jelas betul cakap Melayu dia. 22 tahun. Tapi saya ada crash course bahasa Melayu daripada adik saya during the last 2 weeks or so. I see. So impressive ya, sangat hebat ya Dr. Adrian, walaupun 22 tahun dengan hanya seminggu kursus intensif berjaya bercakap Melayu dengan fasih. Sungguh hebat. Baiklah, jadi mungkin Dr. Adrian boleh share ya, kalau ada pengalaman manis pula bagaimana ketika merawat pesakit COVID-19 ya di ward ICU di sana ya, di London sana. Kalau ada pengalaman manis yang ingin dikongsi bersama netizen, boleh dikongsikan. Saya rasa apa yang saya akan ingat ialah pesakit yang pulih walaupun sakit ternak, sakit untuk beberapa bulan. Kami telah berjumpa dengan mereka selepas mereka keluar dari ITU kita di klinik susulan kami. Saya rasa pasukan saya perlu melihat dan mengetahui bahawa semua kerja keras mereka bukan hanya azab dan suram. Di atas segalanya, pandemik ini telah mengingatkan saya kepada pasukan rakan saya di ICU Kings dan organisasi yang lebih luas. Memangnya hebat. Bukan hanya perunding, terdapat jururawat, doktor junior, ahli fisioterapi, semua orang. Kami mempunyai doktor-doktor yang biasanya tidak kerja dalam ITU, tetapi dalam pandemik datang kerja dengan kita. Sungguh mengagumkan dan rendah hati melihat dedikasi dan muhibah daripada semua. Kerana kita tahu risiko, kita juga takut, tapi mereka semua profesional sepanjang masa. Jadi maksudnya kerjasama ataupun teamwork yang kuat ya menyebabkan kejayaan merawat pesakit COVID-19 sehingga sembuh ya. Jadi I see. Jadi maksudnya memang teamwork adalah satu kunci ya bagaimana kejayaan tim healthcare ataupun doktor-doktor di sana merawat COVID-19 dengan baik ya. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh kongsikan ya, mengapa kes-kes COVID-19 di UK lebih tinggi berbanding kes-kes di Malaysia? As I already said, kes di UK 6 kali lebih tinggi daripada Malaysia. 370 kali kes kematian berbanding Malaysia. Saya fikir isu COVID bukanlah masalah perawatan intensif. Cara anda mengawal penyebaran wabak ini adalah bergantung kepada dasar kesihatan awam. That's the most crucial bit. Kami telah lihat jika kau berbanding negara-negara antarabangsa yang angka kematian yang lebih rendah adalah negara-negara yang uji secara meluas dan menerapkan kawalan penggerakan awam yang ketat. Saya rasa faktor lain adalah bahawa negara dan organisasi kesihatan di negara-negara ini telah belajar dari pengalaman mereka dalam menguruskan wabak sebelumnya seperti SARS, MERS. Memang itu juga faktor. I see. Jadi maksudnya kesedaran masyarakat umum ya dan juga polisi yang sangat penting untuk mengawal penyakit ini ya, bukan sahaja di ICU tetapi di luar daripada hospital itu sendiri ya, sangat penting ya untuk mengawalnya ya. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh kongsikan ya, apakah faktor-faktor utama sebenarnya yang melambatkan kesembuhan penyakit COVID-19 ini? Jika kamu look at the international setting, saya fikir pesakit geriatrik atau dos yang bertua berisiko tinggi.
Terdapat banyak literature saintifik yang menyoroti kesan bangsa, immunosuppression, diabetes atau kencing manis dan penyakit sistemik yang mendasarinya. Kalau pesakit obes atau gemuk nampaknya merupakan faktor risiko yang penting juga, tapi di UK kesan bangsa dan juga merokok looks like main factors. Jadi maksudnya antara faktor-faktor yang melambatkan kesembuhan adalah usia yang tua bangsa, tabiat merokok dan juga imunisasi badan seseorang Jadi banyak faktor yang menyebabkan lambatnya kesembuhan penyakit COVID-19 ini Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share, tadi Dr. Adrian ada cerita bagaimana rokok boleh melambatkan penyembuhan penyakit COVID-19. Boleh cerita bagaimana benda ini berlaku? Kenapa rokok tu melambatkan kesembuhan? Well, saya rasa sangat sukar untuk mengatakan jika merokok dengan sendirinya meningkatkan risiko terkena COVID-19 kerana ia sering dikaitkan dengan faktor risiko lain. Secara logiknya, COVID-19 terutamanya penyakit paru-paru. Merokok merosakkan paru-paru sehingga boleh memberi kesan negatif kepada rawatan anda. So I think that's why it slows the penyembuhan following the disease. Saya rasa anda tidak perlu lagi alasan lain untuk berhenti merokok. Terdapat banyak faedah kesihatan untuk berhenti merokok walaupun tanpa COVID-19. Ya, betul sekali Dr. Adrian sebagai doktor pakar paru-paru. Saya sangat bersetuju dengan pendapat Dr. Adrian di mana mengatakan rokok perlu dihentikan kerana rokok adalah punca banyak penyakit dia, bukan sekadar penyakit paru-paru tetapi juga penyakit-penyakit lain penyakit jantung penyakit stroke penyakit kanser Jadi kesimpulannya tidak perlulah tunggu COVID-19 banyak penyakit lain sebenarnya yang jangan rokok. Baik. Jadi kepada perokok di luar sana harap dapat mendapat mesej yang jelas dan clear ini rokok adalah punca banyak jenis penyakit. Jadi lebih baik berhentikan sahaja rokok itu. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share apakah faktor utama yang boleh dilakukan untuk menggalakkan penyembuhan COVID-19 ini? I think komuniti perubatan di seluruh dunia telah mencuba pelbagai jenis rawatan once the patient has got COVID-19, steroid, hydroxychloroquine, plasma dan lain-lain lagi. Rawatan-rawatan yang dicuba tidak ada banyak bukti saintifik untuk menyokong mereka pada masa ini. Steroid probably nombor satu at this moment in time. Steroid juga murah. It's not very complicated to give, so that's probably the strongest one at the moment. Tapi wabak ini tidak ada penawar, tidak ada vaksin. Ia penyakit baru, so kita masih tidak tahu. So wait and see. I see. Saya ada terbaca baru-baru ini yang mengatakan ada nurse di UK yang menggunakan vaksin untuk percubaan ke atas diri sendiri. Bagaimanakah perkembangan percubaan nurse tersebut? Kalau Dr. Adrian There are satu dua laboratory yang menggunakan vaksin ini. Dia at the early stages, masih awal lagi, tapi looks promising. Rakan saya di Oxford, dia laboratory mereka, looks like the closest one. Tapi it still takes months and years before they're okay. Jadi masih mengambil masa yang lama Jadi jangkaan Dr. Adrian agaknya bila vaksin itu akan dapat berada di pasaran? Adakah tahun depan atau bagaimana? If we're lucky, bulans. A few bulans will be okay. I see. If we're lucky. I see. Okay, jadi kita perlu tunggu dan lihat harap-harapnya cepatlah proses untuk mendapatkan vaksin. Okay, baik. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh share berapa lamakah masa yang diambil oleh kebanyakan pesakit COVID-19 untuk sembuh dari COVID-19 di UK sana? Saya rasa sangat penting untuk ingat bahawa majoriti pesakit dengan COVID-19 mempunyai simptom yang ringan dan tidak memerlukan kemasukan ke hospital atau kemasukan ke unit ICU. Jika kau look at the numbers, roughly 10% pesakit yang present ke hospital require ICU. Sebilangan pesakit pulih dalam beberapa hari atau minggu.
pesakit yang mengalami masalah kritikal memerlukan obviously lebih banyak masa. Seperti yang saya katakan, beberapa pesakit telah berada di King's ICU selama berbulan-bulan. Anda juga harus ingat bila pesakit ini keluar dari ICU dan keluar dari hospital, mereka masih memerlukan masa untuk pulih ke tahap kesihatan mereka sebelumnya. Kami tahu dari pengalaman penyakit kritikal lain bahawa beberapa pesakit ICU masih mempunyai kesan fizikal dan psikologikal selama bertahun-tahun after they leave the hospital. I see. Maksudnya kesan fizikal atau psikologikal itu boleh mengambil masa bertahun untuk sembuh ya. Tetapi untuk keluar daripada ward ICU tu mungkin berbulan-bulan. Paling lama yang Dr. Adrian pernah lihat berapa bulan tinggal di ICU? Sekarang ni 125 hari. Oh, paling lama adalah 125 hari ya tinggal di ICU. Tapi kemudian akhirnya berjaya keluar daripada ICU setelah hari itu. Ada, ada. Baik-baik. Jadi maksudnya kita perlukan masa ya untuk menyembuhkan penyakit ini dan ini tidak mudah untuk sembuh ya, ambil masa yang agak lama. Okay. Jadi mungkin Dr. Adrian boleh kongsikan ya sekiranya ada pesanan ya buat rakyat Malaysia berkenaan penyakit COVID-19 ini. Ini adalah penyakit yang serius. Ramai orang sudah mati. Saya bimbang ramai orang akan mati. Saya tidak meragui kesukaran untuk mengasingkan diri, tidak melihat orang yang disayangi dan lain-lain lagi. Tidak pergi restoran, tidak pergi ke mamak stall untuk makan Maggi mi goreng, semua tu. Saya rasa bahayanya akan berlaku ketika orang merasa leka. Mereka mula berfikir wabak ini tidak berlaku pada mereka. Jangan lupa beberapa orang mungkin dijangkiti COVID tanpa simptom dan berisiko menyebar COVID kepada orang lain, termasuk orang yang disayangi, termasuk orang yang lebih tua. Jadi kalau kita tengok rajah graf yang Dr. Adrian kongsikan sebentar tadi ya, di mana dia mengalami kemuncak ya, kemudian sekarang ini dalam proses menurun. Apa pendapat Dr. Adrian tentang kedatangan second wave ya, sekiranya ada gelombang yang baru? The second wave memang membimbangkan semua doktor jururawat antarabangsa. Tetapi my personal opinion is that kita kena makan, kita kena kerja. At some stage kita akan pulang ke rumah, pulang ke kerja semua. But it needs to be controlled. Dan everyone needs to be aware dan jangankan diri, wear face mask, itu tu. Then we've got to just see what happens. Jadi maksudnya kemungkinan untuk gelombang kedua itu memang ada ya. Yang penting sekarang kita perlu mempraktikkan standard operating procedure ya, SOP pakai mask, hand hygiene dan penjarakan sosial ya. Maintainkan perkara itu ya untuk mengelakkan gelombang kedua itu datang kembali kepada kita ya. Okey, jadi mungkin Dr. Adrian ada pesanan terakhir buat doktor-doktor di Malaysia berkaitan penyakit COVID-19 ini? Teruskan kerja yang hebat. Saya telah belajar banyak pengalaman bersama rakan-rakan dari seluruh dunia, termasuk Malaysia, termasuk Dr. Nurul. It's a global problem. We're in it together, in English as you say. Fingers crossed, wabak kedua tidak akan datang, and we'll be okay, and we'll berjumpa lagi di Kuala Lumpur semua. Baik. Terima kasih banyak ya Dr. Adrian di atas perkongsian daripada London UK mengenai perkembangan COVID-19 dan pengalaman yang sangat memberi kesan ya kepada pesakit, doktor dan juga kita semua di sini ya. Jadi mungkin para netizen sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan boleh kongsikan di ruangan komen ya. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Adrian kerana sudi meluangkan masa di awal pagi beliau ya. Mungkin selepas ini terpaksa rushing ke ICU untuk meneruskan kerja seharian Dr. Adrian. Ya, terima kasih atas jemputan. Maaf saya tidak menggunakan bahasa Malaysia as perfect as I would like, but terima kasih untuk rawatan. Terima kasih banyak Dr. Adrian dan terima kasih kepada para netizen semua ya, dan semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Okey, baiklah. Mungkin setakat itu saja perbincangan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Thank you.